Pula contoh ke-39. Okay, Aida telah menyimpan wangnya sebanyak RM500 di dalam bank. Setiap tahun Aida menerima kadar faedah sebanyak 10% ke atas baki dalam akaun. Dan berapakah baki wang simpanan Aida selepas 5 tahun? Sekiranya dia tidak pernah mengeluarkan wang simpanannya di dalam bank. Anda mesti menggunakan kawalan for untuk menentukan jawapan. Okey, ini penyelesaian dia. Public class contoh 39. Public static void main string arguments sama. Okey, di sini ada pemboleh ubah baki. Okey, dalam pemboleh ubah baki ni telah diumpukkan nilai 500. 500. Okey, kemudian jenis data ataupun data type bagi baki ialah double sebab ada titik perpuluhan. Okey, kemudian di sini pula ada gelung for. Ada gelung for kat sini. Macam tadi juga. Cikgu dah terangkan tadi ada pemboleh ubah I. Data type dia ialah integer. Warna hijau ni ialah pemula. Maksudnya dia on set. I ni bermula dengan nombor 1. Untuk apa? Tahun yang pertama lah. Sebab tadi soalan dia cakap 5 tahun kan? 5 tahun. Jadi tahun yang pertama kita tahu dah baki dia 500. Jadi simpanan dia ada 500, baki dia 500 di tahun pertama. Kemudian di sini ialah penamat. Sebab kita nak tahu dalam masa 5 tahun, bukan 6 tahun, bukan 3 tahun tapi 5 tahun. Jadi I ni mesti sama dengan 5. Kalau lebih daripada 5, anda kata dia dah pembilang ni dah tambah jadi 6, 6 dia akan stop. Akan stop lah proses di sini. Okay, ini pembilang. Tadi cikgu dah beritahu dah. Cikgu harap boleh faham lah yang ni. Pembilang ni kena ada untuk apa? Untuk kita nak menambah tahun ni. Daripada 1 campur 1 jadi tahun kedua, campur 1 lagi jadi tahun ketiga dan seterusnya sampai 5. Okey, selepas ungkapan for, kamu boleh nampak ada gelung ni, ada bracket sini. Apa operasi yang dia kena buat? Operasi baki sama dengan baki tambah interest tadi, kadar faedah tadi. Kat sini cikgu dah conteng siap-siap dah. Baki dia ada pada tahun pertama ialah 500. Kemudian sini baki yang ada sekarang 500. Jadi ni operasi yang akan dijalankan dahulu. 0.1 ni maksudnya 10% lah. Akan didarab dengan baki terkini. Baki terkini sekarang ni ialah 500. Dapatlah 50. Jadi dah dapat 50 akan dicampur, ditambah dengan baki tahun pertama tu. Jadi campur dua perkara ni. Dapatlah ini 550 tahun pertama. Dia tak print lagi ni. Dia takkan print lagi perkataan ni, sistem print outline ni. Kenapa dia takkan print? Sebab tadi cikgu dah beritahu dah. Ayat ni berada di luar daripada gelung for ni. Jadi selepas dia stop baru dia akan print. Baki terkini. Kamu boleh tengok sini ada contoh output. Baki 5 tahun berapa? 805 point 800 ringgit. 805 ringgit 25 sen. Sini ada sampai 3 decimal places, 3 titik perpuluhan. Okey, jadi sistem out print line ni takkan di run setiap kali pusing. Dia cuma di run setelah loop ni for ni berhenti. Barulah dia akan papar ni print ni. Okey, ni baru tahun pertama. Jadi 1 kurang memang kecil, kecil daripada 5. Jadi dia pun dah buat operasi ni, dah ada kat sini, dah keluar dah. Tapi kamu takkan nampak sebab ni bukan paparan. Ni bukan paparan, ni cuma operasi ni, formula ni yang berjalan. Cikgu nak beritahu apa yang berlaku jadi dalam gelung for ni. Okey, sekarang di sini pula 1 tambah 1 jadi 2. Okey, jadi di sini I sekarang ialah 2. I sekarang ialah 2. Okey, I sekarang ialah 2. Adakah 2 kecil atau sama dengan 5? Ya. Okey, jadi di sini
baki terbaru ialah berapa? 550 kan? Jadi sini kena ubah lah ni. Sekarang baki terbaru ialah 550. Sini pun sama 550. Operasi ni akan berjalan dulu. 550 darab dengan 0.16. Sini kamu akan dapat 55. 55. Jadi 55 campur dengan 550. Jadi tahun kedua inilah yang baki terkini 6 berapa? 605. Okey. Sekarang 2 kat sini. 2 tambah 1 jadi 3. Datang ke sini jadi 3. Adakah 3 kecil atau sama dengan 5? Ya. Jadi sini baki terbaru dah lain lah ni. Baki terbaru tadi 605. Sini pun sama 605 baki terbaru. Okey, yang ini dia akan darab dululah. 605 darab 0.1 dapat 60.5. 60.5. Jadi jalan dah operasi ni barulah ditambah dengan baki. 605 ni tambah dengan 60.5 dapatlah tahun yang ketiga. Berapa? Tambah 2 ni dapat 65.50. Okey, seterusnya sekarang dah jadi 3 sini. 3 campur 1 dapat 4. 4 kecil daripada 5. Ya betul, 4 kecil daripada 5. Yang ni dia akan jalankanlah operasi ni. 665. Baki terkini 665. Jadi operasi ni akan berjalan dululah. 665 darab dengan 0.1. Dapat berapa? 66.55. Okey, dah operasi ni dah jalan, barulah baki ni 665 tadi campur dengan 66.55. Jadi tahun keempat dapatlah yang ni. Apa benda? 372.05. Sekarang dah 4 tambah 1 jadi 5. Okey, kat sini dah jadi 5 ni. I ialah 5. Adakah 5 kurang atau sama dengan 5? Sama lah kan, sebab dia sama dengan 5. Jadi operasi ni berjalan lagi. Sini kena tukar lah. 732. Sini pun sama 732. Okey, 732. Tapi operasi ni yang berjalan dululah. 732 darab dengan 0.1 dapat 73.205. Jadi tambahlah pula 2 ni kan. Operasi tambah ni kan. Baki ni campur dengan operasi ni. Dapatlah tahun kelima. Samalah dengan ni. Berapa tadi? 805.255. Okey, inilah yang akan dapat. Inilah yang berlaku di dalam 4. Kemudian dah jadi 5 tambah 1 jadi 6. Okey, I ni dah jadi 6. Adakah 6 kecil atau sama dengan 5? Tak lah kan. Okey, bila tak, operasinya akan stop. Ni semua akan stop. Dia akan jalan yang ini saja. Dia print yang ini. Baki tahun 5 tahun ialah ini. Samalah macam yang ada dipaparkan kat sini. Okey, setakat ni okey ke? Boleh faham kot Okey, jadi sekarang kita tengok pula coding dia. Okey, ini coding sama macam dalam buku teks. Cikgu tak ada ubah apa-apa. Baki start dengan 500. Data type dia double. Ini semua macam biasa. Macam tadi pemula, penamat, pembilang. Okey, ini operasi yang dia kena jalankan. Setiap kali berulang-ulang lah. Setiap kali pusingan yang berlaku tu daripada 1, 2, 3, 4, 5, baki ni pun akan berulang sebab dia mengira. Kemudian bila dah tak kena syarat ni jadi 6, dia akan print yang ni. Okey, jadi kita tengok dia run. Okey, inilah paparan dia sama macam dalam buku teks tadi. Okey, boleh tengok sebelah ni. Sebelah ni pula yang cikgu buat dalam bentuk Excel. Cikgu rasa boleh faham kot no.
Ni I sama dengan 1, I kurang kecil ataupun sama dengan 5. Semua ya lah kan, ya ni. Okay, ni operasi pembilang tadi, 1 tambah 1 jadi 2, maksudnya tong kedua lah, tong ketiga, tong keempat, tong kelima. Bila jadi tong ke-6, 6 ni datang sini, dia tidak lah. Jadi dia takkan print, dia takkan buat apa-apa operasi lah. Dia terus papar je nilai terkini bagi tahun yang terakhir lah, tahun yang ke-5. Ini operasi tadi lah, operasi ni. Baki sama dengan baki. Dalam dia kita kena kali dululah, darab dulu 0.1 darab dengan baki tahun tersebut lah. Okey, sekarang cikgu ubah sikit coding tadi tu. Ni dalam buku teks ni yang cikgu dah adjust. Yang cikgu dah adjust ni kamu boleh tengok kat sini. Ada lagi ke? Tak ada dah. Okey, tengok kat sini cikgu tambah apa? Mula-mula cikgu tutup dulu. Nampak cikgu masukkan tanda komen sini. Slash dengan asterisk, lepas tu di hujung ni pun asterisk dengan slash, jadi sistem dia takkan run. Sebab dia ingat ini komen. Jadi cikgu padam ayat ni. Tapi ayat ni cikgu paste pada atas ni. Nampak kan? Cikgu paste kat dalam ni. Dalam gelung ni. Kenapa cikgu paste kat dalam tu? Kenapa cikgu paste dalam tu? Sebab cikgu nak bagi kamu nampak tiap kali pusingan dia tu, daripada 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan papar apa? Di sini dia akan papar apa di sini. Dia akan papar apa di sini. Okey, kemudian di sini pula cikgu adjust. Cikgu tambah sini baki tahun. Kalau I tu tahun 1, dia akan papar tahun 1. Lepas dah habis, dia akan papar tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Okey, cuba kita tengok dia run. Okey, inilah yang berlaku bila cikgu copy ayat ni, ayat sistem out print line ni cikgu paste tampal masuk dalam kurungan tapi cikgu adjust lah kat sini. Sebab cikgu nak I ni pun, tahun ni pun loop juga. Kalau cikgu tak buat macam ni, dia akan kekal baki tahun 5 macam ni. Jadi bila cikgu buat macam ni, tambah I, maksudnya I pun akan berubah lah daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Boleh faham kan? Okay, anda katalah sini cikgu padam. Cikgu padam komen punya ni. Okay, cikgu padam dan cikgu run. Cikgu run. Kamu akan nampak ada 2. Yang ni yang dalam loop, yang ni yang di luar loop. Kemudian katalah cikgu adjust kat sini. Bagi tahun terakhir ke. Cikgu run lagi. Dia akan keluar macam ni. Yang ini berada di dalam loop, yang ini berada di luar daripada gelung 4. Lepas 4 tu dah tamat, baru dia papar bagi tahun terakhir. Okey, cikgu harap kamu faham lah ya. Setakat apa yang cikgu terangkan ni.